الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat maghrib berjemaah. Kemudian menjelang Isya ini insyaallah dapat pula kita meneruskan membaca kitab Risalatul Tauhid sebagai rujukan kita dalam memperkokoh ataupun menguatkan akidah kita, memantapkan akidah kepercayaan kita kepada rukun-rukun iman khususnya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pada perjumpaan kita yang lepas kita membicarakan tentang 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Ridwan, Raqib, Atid, Munkar dan Nakir. Dan yang terakhir kita telah kongsikan berkenaan dengan malaikat Munkar dan Nakir.
kerjanya atau tugasnya ialah menyoal mereka yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya yakin tuan-tuan selalu menghantar jenazah ke kubur, dan di situ biasanya di tempat kita dibacakan talqin. Jadi dalam talqin itu disebut tentang mungkar dan nakir. فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِكَ وَسَأَلَاكَ مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ وَمَا إِمَامُكَ وَمَا قِبْلَتُكَ وَمَا إِخْوَانُكَ. Lebih kurang 5 pertanyaan mungkar dan nakir. Lalu diajar kepada mayat dalam kubur itu oleh si pentalqin, faqul lahumma bilisanin fasihin bila bazak. Pertanyaan 2 orang malaikat itu jawablah dengan lidah yang fasih, tanpa ragu, tanpa gentar, tanpa takut, yaitu Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani. Jadi soalan itu memang sudah kita ketahui, sudah kita hafal, tetapi sebagaimana yang kita telah sebutkan, tuan-tuan, pertanyaan yang sesingkat itu tidak boleh kita jawab kalau di dunia ini kita tak kenal Allah, tak melaksanakan sunnah Rasul, tak menghadap kiblat, maknanya tak sembahyang, tak membaca Al-Quran, dan tak berbuat baik kepada sesama Islam, saudara kita. Jadi tuan-tuan, saya yakin dan percaya insyaAllah mudah-mudahan kita semua sudah kenal Allah, sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, alhamdulillah, kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setakat kemampuan kita. Kemudian kita baca Al-Quran, kita berpandukan hidup ini kepada Al-Quran, dan seterusnya kita sentiasa berbaik-baik dengan saudara-saudara kita se-Islam. InsyaAllah dengan itu mudahlah bagi kita untuk menjawabnya, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan saya yakin juga tuan-tuan, sebagaimana yang dibaca oleh imam kita tadi berkenaan dengan sifat-sifat Allah, dan itu sebenarnya sudah pun kita yakini, sudah kita pelajari dari dulu lagi berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Yang dahulu kita belajar istilahnya sifat 20, dan imam tadi sudah baca dan insyaAllah kita faham, dan semestinya lah kita ma'rifah, kenal Allah. Jadi Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quranul Karim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah ataupun Raja langit dan bumi ini ialah Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kemudian Allah perkenalkan juga tanda-tanda kebesarannya, bahawa silih berganti siang dan malam. Begitu juga ciptaan langit dan bumi. Ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah,
tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang sentiasa menggunakan akal fikirannya untuk menerobos, untuk melihat, merenung, memikirkan tentang betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya langit, bumi dan sebagainya. Dan di akhir surah Al-Hasyr itu lagi jelas tuan-tuan ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Di akhir surah Al-Hasyr ini tuan-tuan seeloknya kita hafal, kita baca pagi sekali dan petang sekali. Sesiapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr ini, andainya mati di hari itu ataupun di malam itu, dia akan mati syahid. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, inilah kita kata ma'rifah. Jadi siapa yang kenal dirinya berarti dia kenal Allah. Jadi oleh kerana itu ulama tauhid mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Asas agama ini adalah mengenal Allah. Jadi kalau kita kenal Allah dan kita ikuti perintah Allah, maka sekaligus dapatlah kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tapi kalau sebaliknya tak kenal Allah, tak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak menjauhi larangannya, sudah tentulah kita tak boleh nak jawab walaupun dua kalimah Allahu Rabbi. Jadi sekali lagi tuan-tuan, elok bagi yang belum hafal, hafallah akhir surah Al-Hasyr itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang ghaib Allah ketahui, yang nyata pun, yang syahadah, yang nampak pun Allah ketahui. War-Rahmanur Rahim, dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita kenal, insya-Allah kita dapatlah jawab Allahu Rabbi. Tapi kalau ditanya siapa Tuhanmu, aku tak tahu. Siapa? Orang-orang kafir biasanya dia begitulah jawapannya. Aku tak tahu. Tapi bagi orang Islam, insya-Allah kenal Allah. Dan saya yakin juga tuan-tuan dan puan memanglah sudah sampai ke hakul yakin, maknanya yakin 100% tentang sifat-sifat Allah yang dia nyatakan dalam Al-Quran. Dialah yang mengetahui, dialah tiada Tuhan kecuali dia, tiada Tuhan kecuali dia. Dan itulah yang kita sentiasa ucapkan ataupun dengan kata lain tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seafdal zikir ialah mengucap kalimah la ilaha illallah. Tapi tuan-tuan, sebagaimana yang kita sudah sebut, ucapkanlah la ilaha illallah dari lidah sampai ke hati. Jangan hanya lidah saja, yang seelok-eloknya lidah kita mengucap, hati kita menyahut ataupun hati kita fikir.
Allah yang aku sebut ini tiada Tuhan kecuali Allah. Allah yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang Rahman, yang Rahim. Allah yang Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Jadi zikir itu maknanya, tahlil itu maknanya sampai ke hati. Bukan hanya lidah saja, tapi kita yakin ataupun kita isbatkan, kita mantapkan dalam hati kita patrikan dalam hati kita bahawa tiada Tuhan kecuali Allah yang alimul ghaibi wasyahadah, yang Ar-Rahmanur Rahim, dan seterusnya, insyaAllah. Dengan itu insyaAllah kita boleh jawablah pertanyaan mungkar dan nakir itu. Tapi kalau tak kenal Allah, kemungkinan besar dia tak dapat jawablah. InsyaAllah. Jadi sekali lagi tuan-tuan, tolonglah hafal, tolong pahami akhir surah Al-Hasyr itu. Dan kalau boleh tambah lagi dengan Asmaul Husna, lagi baguslah, kan? Tapi Asmaul Husna saya yakin juga tuan-tuan hafal lah tu. Sebab ialah Asmaul Husna ni selalu dilagukan, dinasyidkan. Budak-budak tariqah pun lah hafal lah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus as-Salam al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabul Razak, dan seterusnya tuan-tuan, ya. Jadi seeloknya tuan-tuan, setiap sifat itu, setiap nama-nama Allah itu mestilah kita tengok terjemahannya dan kita pahami apa maksudnya. Kita yakini. Yalah, ada sebahagian orang hanya hafal lagu ya, lagu hafal hebat, tapi bila tanya artinya dia tak apa tahu. Suara sedap, merdu, lagu mempesona, tapi bila ditanya makna tak tahu. Tak baguslah begitu. Dia Asmaul Husna ni dia kena dalam kehidupan kita lah, terjemahkan dalam kehidupan kita, dan kita selalu renunglah, tafakur. Al-Qadir misalnya, Maha Kuasa. Tengoklah kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, di alam jagat ini apa saja yang kita lihat, semuanya adalah kuasa Allah. Allah yang menciptakan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itu yang orang-orang arifin. Kalau istilah tauhid itu orang-orang arifin. Arifin ini maknanya betul-betul kenal Allah. Kenal betul-betul makrifah Allah. Jadi apa saja yang dia nampak, apa saja yang dia tengok, dia semua kaitannya kepada Allah. Dia kaitkan kepada Allah. Kan? Tapi kita ni hati kita agak terhijab sikit. Dengan dosa-dosa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu tu tak ada apa. Tak ada kaitannya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu mengatakan tuan-tuan ya, bila kita pergi ke pasar Borong misalnya, berbagai-bagai tu, kita tengok sayur, kita tengok ikan, kita tengok daging dan sebagainya. Coba kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini kuasa Allah. Beginilah kuasa Allah. Beginilah kuasa Allah. Beginilah kuasa Allah. Tengok ikan, berbagai-bagai jenis ikan.
ikan tenggiri, ikan jenaha, ikan merah, ikan itu, ikan ini. Rupa beza, rasa pun beza. Siapa yang kuasa siapa tu? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ialah kita ni hati kita banyak hijab lagi, tengok macam tu je lah, kan? Tengok macam tu je, dia tak kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang arifin semua apa yang dia nampak dia kaitkan dengan kuasa Allah dan kehendak Allah, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang terjadi itu, apa yang ada ni semua adalah kehendak Allah. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan, Allah memperbuat apa yang dia nak. Jadi oleh kerana itu kita tak boleh komen apa-apa, tuan-tuan. Mengapa ini begini, mengapa ini begini, mengapa ini begini. Tak. Kita serahkan. Itu semua adalah kehendak Allah. Kita yang tak tahu hikmah di sebalik ciptaan Allah itu, kehendak Allah itu. Unta begini, kuda begini, bagal begini, hemar begini. Semua beza. Kakinya pun beza, kukunya pun beza, cara kehidupannya mungkin beza, makanannya beza. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tentukanlah, mu makan ini, mu makan ini, mu makan ini. Dia tak boleh, dia tak boleh makan benda lain misalnya. Khusus untuk unta ini makanan dia, untuk bagal, untuk kuda ini makanannya, hemar ini makanannya. Ini semua adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifah, tuan-tuan. Jadi kalaulah kita sudah makrifah pada Allah, ma'rifatullah, kalau kita sudah sampai ke tahap arifin, lagi baguslah. Arif ni maknanya orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini mudah untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, marrabbukan. Dengan mudah dia jawab Allah Rabbi. Tapi kalau tak kenal Allah, tak melaksanakan perintah Allah, tak menjauhi larangan Allah, satu hal yang mustahil dia dapat jawab Allahu Rabbi. Itu kuncinya, tuan-tuan. Jadi belajar tentang malaikat-malaikat ni kita kena tengok secara mendalam lah. Tuan-tuan, apa tadi? Wa Muhammadun Nabi. Begitu juga. Kalau orang kenal Nabi, dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, mudahlah nak jawab, oh Muhammadun Nabi. Tapi kalau tak kenal Nabi, malah menghina Nabi, tak boleh jawab lah. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah untuk dijawab. Oh Muhammadun Nabi. Al-Quran pun begitu juga. Wa ma imamuka, siapa imammu? Apa bagaimana panduan hidup kamu? Apa panduan hidup kamu? Dengan mudah jawab, wal Qur'anu imami, andainya Al-Quran kita baca. Al-Quran kita pahami dan kita amalkan. Kalau tak pegang Al-Quran, tak baca Al-Quran, Allah, macam mana nak jawab? Itu yang dalam doa kita, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Nabi kata Quran itu menjadi peguam, boleh membantu kita untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan dia akan menjadi saksi di akhirat kelak bahawa kita membacanya, kita memahaminya, kita mengamalkannya. Tapi kalau Al-Quran jauh daripada kita, maka sudah tentulah pertanyaan itu tak boleh nak jawab. InsyaAllah. Mudah-mudahan begitulah, tuan-tuan. Jadi percaya kepada munkar dan nakir. Kalau kita dapat jawab, selamatlah kita. Akhirnya Allah
beri Allah datangkan nikmat kubur. Nikmat kubur ni ialah kata malaikat, tidurlah, tenang-tenanglah. Kemudian Allah tayangkan tempatnya dalam surga. Allah tayangkan tempatnya dalam surga. Jadi dia sentiasa gembira. Kalau sudah sentiasa gembira, tuan-tuan, sudah ditayangkan. Berapa lama pun dia duduk dalam kubur tu, dia tak terasa lama. Kan? Macam gitulah tuan-tuan, tengok filem-filem yang seronok kan. Tak terasa lama. Ada orang tengok Hindustan hari Sabtu daripada pukul 1 sampai pukul 6. Bagi dia, seronok. Jadi orang dalam kubur pun begitu juga. Dia dapat nikmat, dia rasa seronok. Tak ada apa. Tapi sebaliknya kalau tak dapat jawab tadi, azab kubur lah yang akan menemuinya. Azab kubur, wallahu alam tuan, mungkin Syuja'ul Aqra. Nabi sebut orang yang tak semayang, dia akan didatangkan Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ni maknanya ular yang lehernya yang besar sebesar leher unta. Allah, kita dapat bayangkanlah unta yang besar tu lehernya macam mana. Itulah besar ular ni. Yang mematuk-matuknya sampai hari kiamat. Jadi kalaupun kita kata dipatuk 2-3 hari pun, ialah patuk ular, sudah tentulah rasa lama. Beza dengan orang yang dapat nikmat kubur lagi. Orang dapat nikmat kubur, dia rasa sekejap je. Walaupun 100 tahun, 200 tahun dalam kubur, dia rasa sekejap je. Tapi bagi orang yang menerima azab kubur, dia akan terasa lama lah, tuan-tuan. Tambah pula lagi dipatuk ular. Allah, hari-hari dipatuk ular. Wallahu alam, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, sekali lagi saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, mari kita ialah ikut perintah Allah, jauhi larangan Allah, kemudian ikut sunnah Rasul, kemudian apa lagi, Al-Quran kena baca. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada sebahagian surau masjid selepas solat subuh baca sama-sama Al-Quran satu muka surat. Bagus. Bila buat ni, dia kata, saya tanya dia, bila buat ni? Sejak tahun baru ni, 2023 ni, selepas subuh dia baca Quran bersama-sama satu muka surat. Tapi kami di Ihsan tu, surau Ihsan tu lama dah, 12 tahun dah. Lepas subuh baca Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi kaedahnya kata ulama, sebelum matahari menyinari bumi, menyinari jasad kita, sinarilah hati kita dengan Al-Quran. Jadi itu pentingnya kita baca Al-Quran. Wallahu alam, tuan-tuan. Begitu jugalah dengan persaudaraan. Gitu. Kita tak boleh jawab, waman ikhwanuka, siapa saudaramu, kata Munkar Nakir. Kita tak boleh jawab, wal muslimuna ikhwani, orang Islam saudara saya. Sedangkan kita di atas dunia ini bergaduh, berkelahi dengan sesama Islam, tak boleh nak jawab wal muslimuna ikhwani tu. Gitu. Jadi oleh kerana itu eratkan persaudaraan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita tahulah tuan-tuan, sekarang ni kadang-kadang sesama Islam berkelahi, bergaduh, tak habis-habis. Selepas pilihan raya pun bergaduh lagi. Tengok di Facebook tu, ya Allah, hentam-menghentam lagi. Wallahualam, ini
pengaruh politik, tuan-tuan ya. Okeylah tuan-tuan. Jadi malaikat ni selain daripada yang kita sebutkan tadi, banyak lagi lah tugas-tugas malaikat yang lain ya. Satu, malaikat yang menanggung aras dan berada di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah, allazina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ada malaikat-malaikat yang menanggung aras dan ada yang mengelilinginya. Mereka sentiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan mereka tetap beriman dengannya. Ada lagi malaikat yang sentiasa bertasbih dan sujud kepada Allah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah tidak berasa enggan dari beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih memujinya dan mereka sujud kepada Allah. Ada malaikat yang tugas yang begitu. Ada malaikat-malaikat yang berdoa dan memohon rahmat daripada Allah supaya diampunkan dosa orang yang beriman dan yang bertaubat kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmah rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Ada juga tugas malaikat bertugas begitu, tuan ya. Sentiasa memohonkan keampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman ini. Kemudian tuan-tuan, masuklah dalam hadis yang lain, orang yang berada dalam majlis ilmu, Allah, malaikat malaikat sentiasa mendoakan kita, tuan-tuan. Itu yang kita kena ambil masa lah. Berada dalam majlis ilmu sekejap, 45 minit, 1 jam selepas maghrib ni. Kita harapkan doa malaikat. Ada pula malaikat yang mengucap amin bersama orang yang sembahyang berjemaah. Ini pun penting juga. Itu salah satu kelebihan berjemaah. Kalaulah amin imam dan makmum serentak, maka diharapkan amin malaikat pun kita mencurah-curah ataupun bersamaan dengan amin malaikat, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam fiqh kita kena usahakan serentak amin kita dengan amin imam. Tapi ialah kadang-kadang orang ni dia tergesa-gesa. Berapa-gapa. Imam belum A lagi, dia lah A dah. Ni. Lambat dia walau balin, dia terus amin. Dia tunggulah dulu imam. Kata imam, baru nak kita amin. Wallahualam. Dalam fiqh panjang lebar ulama menjelaskan tentang amin dan makna amin itu sendiri, tuan-tuan ya. Silap sebut, maka maknanya pun lain juga. Tapi alhamdulillah kita ni rasanya sama ya. Amin. Ya. Amin. Ada lain makna tu. Nah. Ataupun panjang sangat. Amin. Allah berbahagia tu. Berbahagia tu. Lebih daripada 6 ya. Itulah sudah melampau dah. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata yaquluna amin. Wa annal imam yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kena
Kenapa kita kata? Kena sontak lah. Amin kita dengan amin imam. Jangan mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Kemudian ada beberapa malaikat yang bergilir-gilir mengawasi manusia di waktu malam dan di waktu siang, dan mereka bertukar ganti pada waktu subuh dan waktu asar. Ini hadis-hadis yang macam ini saya yakin tuan-tuan dan puan sudah baca dah. Tapi kena hayati betul-betul. Jadi kalau semayang subuh, lepas semayang subuh itu tuan-tuan doa lah banyak-banyak, wirid lah banyak-banyak, sebab itu pertukan nanti akan naik lah. Malaikat akan melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tanya, bukan Allah tak tahu, tapi Allah saja tanya, apa keadaan hamba-Ku pada waktu ini? Mereka sedang semayang, mereka sedang zikir, kan? Tapi kalau malaikat lapor, hamba-Mu sedang, kalau ini sedang main judi, sedang zina, sedang Allah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kena cubalah tuan-tuan disiplinkan diri kita. Waktu asar, waktu subuh sudah tentulah kan, solat subuh berjemaah. Yalah, kadang-kadang dunia hari ini kadang-kadang orang cepat sungguh, tak sempat nak ucap istighfar, tak sempat nak wirid sikit, sudah semayang, assalamualaikum, ciao. Rugilah tuan-tuan. Jadi kalau malaikat lapor kepada Allah nanti, macam mana keadaan hamba-Ku? Allah, dia kata gopo-gapa. Dia ucapkan istighfar, tak ada tasbih, tahlil dan sebagainya, tak ada. Hamba-Mu tak ikut sunnah Rasul. Itu yang kita takut tu. Kan? Rasul suruh kita wirid sikit selepas semayang kan. Ini dia tak ada, caw saja. Allah na'udzubillah zalik, tuan. Kemudian banyak lagi lah tuan-tuan tugas-tugas malaikat ni. Kita kena hati-hati. Ada yang bertugas mendoakan orang yang sedekah pagi tuan-tuan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yad'uwani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan talafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumfiqan khalaqan. Jadi itu yang beberapa ulama sarankan kepada kita, sedekah subuh. Doa malaikat tu, ya Allah, berilah orang yang memberi nafkah, memberi kata-kata sedekah, infak itu akan balasan ataupun akan ganti. Itu yang ulama-ulama sarankan. Alhamdulillah sesudah kita praktikan setiap subuh tu bawa lah duit sikit lah. Masuklah tabung RM1 ke RM2 ke. Itu kalau nak masuk tabung. Ataupun macam-macam lah cara tuan-tuan ni. Kadang-kadang ada orang yang memberi infak kepada orang yang sapu tu, bersih jalan dan sebagainya. Terpulanglah. Tapi yang penting itu sedekah subuh tu. Sebab doa malaikat tu. Ya Allah, berilah kepada orang yang memberi nafkah ini, orang yang mengeluarkan duit sikit ni sebagai ganti. Allah akan ganti tuan-tuan. Tapi sebaliknya, orang yang kedekut, doa malaikat macam mana? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Orang yang kedekut ni, malaikat doakan dia supaya hartanya binasa. Allah na'udzubillah. Dan saya yakin tuan-tuan lah amalkanlah ni. Sedekah subuh.
InsyaAllah mudah-mudahan amalkanlah tuan-tuan. Tak banyak sikit, tapi yang penting ada. Allahu Akbar. Allah Akbar. Azan, jawab azan, doa serta azan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang kita telah yakini bahawa bilangan malaikat itu ramai dan tugas-tugasnya pun berbeza-beza. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, Munkar dan Nakir ni, yaitu semua orang yang mati akan menghadapi soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir, sama ada yang ditanam dalam kubur atau mati kerana dimakan oleh binatang, hancur dalam kebakaran dan sebagainya. Semua ditanya. Jangan kata pula orang yang terbakar tak ditanya, orang yang dimakan oleh harimau misalnya tak ditanya, dimakan oleh buaya tak ditanya. Tak, semua ditanya tuan-tuan. Semua ditanya. Bahawa yang ditanya ni ruh, kan? Bukan jasad tu, ruh. Yang dalam kubur macam mana? Yang dalam kubur, begitulah Allah kembalikan ruh ke jasad. Itu panjang cerita tuan-tuan, berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW. Namun semua yang mati akan ditanya. Jadi pertanyaannya tadi lebih kurang begitulah. Masalah Tuhan, masalah Nabi, agama, pegangan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan kita lah siap dah untuk menjawab soalan-soalan itu. InsyaAllah mudah-mudahan lah tuan-tuan. Asalkan kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi, Al-Quran tadi, dan begitulah seterusnya dengan persaudaraan sesama Islam ni kena baik tuan-tuan, jangan bergaduh. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itulah jasad dia akan dimakan oleh dudi wa turab, cacing tanah tuan-tuan. Baru ni saya tengok ada satu video orang buat kajian di barat lah. Orang barat ni bagus sebenarnya. Kadang-kadang dia baca hadis-hadis macam ni, dia buat kajian. Macam mana? Memang adakah cacing tanah ni atau tidak? Dia pasanglah wayar, dia apa nama tu dalam kubur tu, tuan-tuan kan? Sekejap je tuan-tuan. Komon cacing. Memang ada cacing, tapi dia tak siarkan lah. Kan? Cacing tu, memang kita kata ribuan lah. Allah itu yang dalam kajian tu, dia kata cacing tanah itu, dia boleh cium bau mayat itu dalam jarak 1 kilometer lah. 1 kilometer dia boleh cium tuan-tuan. Kalau kita ditanam di sini, mana cacing yang sana tu, terus kejar kita. Sekejap dah habis jasad kita tuan-tuan. Allah. Bagus juga video tu orang barat, non-muslim lah. Tapi dia buat kajian berdasarkan hadis-hadis ni, betul ke? Dimakan oleh cacing tanah. Ya, betul tuan-tuan. Dia pasang kamera dalam kubur tu. Cepat sungguh tu Haji. Berkomon tu, ribuan cacing datang. Allah, sekejap je habis. Sekejap je tinggal tulang. Allah. Jadi tuan-tuan, itu saja tazkirah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua, terutama berkenaan dengan malaikat-malaikat ini. Kalau kita ingat, insyaAllah dia kita kata apa namanya, semacam break lah. Break hidup ni tanpa break tuan-tuan, habis dia langgar semua. Tapi kalau ingat bukan nakir, kita ni akan mati, akan ditanya dan sebagainya, insyaAllah mudah-mudahan
ya merangsang juga untuk kita melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Sebab amal itulah yang akan menjawab pertanyaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.